Pertama sekali kita bercakap tentang saudara Lokman Adam. Saya tak komen sangat pasal Lokman Adam punya video ni. Lokman Adam ataupun sewaktu dengannya. So sebab saya bukanlah saya to be honest saya tak pernah tengok video. Bukan tak pernah lah orang tunjuk satu dua seminit dua saya tengok macam Lokman Adam, Papa Gomo, Jul Fazli dan sebagainya kan. Bukan sebab apa, kadang-kadang saya tak nak terbawa-bawa dengan apa yang dia orang cakapkan ataupun siapa-siapa YouTuber lain atau yang buat live yang lain. Bukan kita merendah-rendahkan, cuma saya tak nak dengar ni sebab saya tak nak terpengaruh dengan apa yang dia cakapkan. Bukan terpengaruh maksudnya saya lepas tu saya join PN tak ataupun BN tak. Maksud terpengaruh ni biar yang saya cakap tu original daripada apa yang saya cakapkan. Saya tak nak nanti kalau saya cakap sebab saya petik. Kadang-kadang bukan kita nak petik. Kadang benda tu dia cakap, kita tak sedar pun dia cakap, kemudian kita pun sebut benda yang sama. Jadi orang kata, alah bukan kau yang sebut, itu si fulan bin si fulan yang sebut. Jadi normally saya akan avoid untuk dengar video-video ni. In fact, yang saya dengar pun geng-geng kita je lah. Contohnya macam Syed Badilih Shah, Nafsiah, siapa lagi? Pak Mus, kemudian geng-geng kita lah yang biasanya saya dengar. Wan Fazruddin, itu biasanya saya dengar. Tapi pun kadang-kadang saya tak dengar habis juga sebab banyak benda kita buat. Tapi bila Lokman Adam tu ditahan baru-baru ini, malam semalam dia ditahan di bawah section, katanya di bawah section 506, 506. Tetapi saya ingat saya tahu saya lah. Dia memang disebut Section 56, namun begitu final kepada dia punya pertuduhan nanti akan ditentukan oleh Peguam Pendakwa Raya dan Pendakwa Raya yang akan menentukan sama ada beliau didakwa di bawah section mana. Tetapi kalau kita tengok 506 ni, dia ditahan lebih kurang pukul 11 malam tadi di restoran beliau berdekatan dengan PWTC ya. So kalau kita tengok apakah dia Section 506 criminal intimidation ataupun intimidasi jenayah. Dia kata kalau kita translatekan, saya try cari kanun keseksaan. Kanun keseksaan menyebut tentang intimidasi jenayah ni sebagai ugutan jenayah. Section 506 berbunyi, barang siapa melakukan kesalahan menakutkan secara jenayah, hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun. So maksudnya criminal intimidation ni maksimum penjara dia ada 2 tahun atau denda, atau dengan kedua-duanya sekali. Ada satu kes tu dia didenda 2,500. Dia tak dipenjara tapi dia didenda dengan denda 2,500. Dan jika ugutannya itu adalah ugutan hendak menyebabkan kematian atau cedera parah, atau hendak menyebabkan kebinasaan kepada apa-apa harta dengan api, atau hendak atau hendak menyebabkan sesuatu kesalahan yang boleh dihukum mati atau pemenjaraan atau dengan pemenjaraan selama tempoh dengan yang boleh sampai 7 tahun. Maksudnya kalau kita baca dalam English dia, whoever commits the offence of criminal intimidation shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. If the threat is to cause death or grievous hurt, or to cause destruction of any property by fire, or to cause an offence punishable with death or imprisonment, or with imprisonment for a term which may extend to 7 years, or to impute unchastity to a woman, shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 7 years or with both. Dia menarik yang ni sebab kalau kita tengok antara kesalahan jenayah, apa ugutan jenayah terhadap wartawan, contohnya yang pernah berlaku kepada Nordiana Abdul Aziz, satu kes, 2 lelaki dikenakan denda oleh Magistrate di Kuala Terengganu setelah mengaku bersalah membuat ugutan jenayah melalui sosial media terhadap seorang wartawan penyiaran TV3 bulan lepas. Ini tahun 2020 tu, 3 Februari. Mahkamah memerintahkan Muhammad Arif Fahmi, 33, membayar denda 5,000 atau penjara sekiranya gagal membayar terhadap Muhammad Muzammil Zamri, 30 tahun, membayar manakala Muhammad Muzammil 30 tahun didenda 4,000 ringgit. Berdasarkan pertuduhan dibacakan, kedua mereka didakwa melakukan ugutan jenayah mengugut untuk mencederakan Muhammad Ishaq Abdillah Ngah dengan niat menimbulkan rasa takut dalam laman Facebook Gabungan Anak-Anak Terengganu. Okey. Dan dia dituduh di bawah Section 506. Apa maksudnya? Kadang-kadang dia satu, kalau berdasarkan kepada jenayah, kalau kita faham,
ugutan intimidasi jenayah ni dia boleh berlaku beberapa perkara. Pertama, kita mengugut dia, kalau yang paling besar hukuman dia, ini contohnya kalau kita kata nak bunuh dia sampai mati. Atau nak bakar rumah dia. Kalau kau baca ni, aku bakar kau. Dan dia mestilah ugutan itu sesuatu yang dipublishkan. Sama ada didengar, di print, Facebook ataupun diucapkan di halayak ramai sehingga kan ada saksi. Sebab ialah nak buktikan tu pun susah juga kan. Kalau sekiranya kita dalam bilik, aku bunuh kau, kita tak ada orang dengar, susah juga. Walaupun benda itu tak berlaku lagi, tetapi kita susah nak buktikan. Now, apa yang berlaku ini banyak sebelum kita cerita kes Lokman Adam ni, saya banyak terima ugutan macam ni. Sebab tu bila ada yang mengugut saya, saya tengok dekat dalam posting-posting itu ada yang mengugut saya, ada yang inbox. Saya ada inbox ni, jangan cuba padam. Inbox tu ada. Bila dia kata, aku nak pijak muka kau, dia kata. Aku nak terajang kau, aku nak pergi pecahkan muka kau, aku nak macam-macam lah dia kata, aku nak pergi ni. Saya tanya soalan simple je. Okey, awak nak pecahkan muka saya? Ya, aku nak pecahkan muka kau. Okey, boleh tolong bagi alamat dan nombor telefon serta nombor IC. Sampai sekarang dia tak nak bagi. Kenapa? Sebab saya tahu itu semua di bawah criminal intimidation. Apabila saya publishkan benda tersebut, ia boleh dikira sebagai intimidasi jenayah ataupun kalau kita kata criminal intimidation. Di bawah kanun keseksaan, dipanggil ugutan jenayah, satu ugutan jenayah. Dan sekiranya ugutan itu mendatangkan hukuman pemanjaraan atau lebih 7 tahun, maka berkemungkinan dia juga boleh menyebabkan penjara dan denda yang sama ada 2 tahun ataupun denda di mahkamah. Satu lagi, kalau kita baca section 506 tadi, dia menyentuh mengenai ancas berkenaan dengan, saya baca kanun keseksaan. Sebab benda ni penting tuan-tuan dan puan, kerana apa? Kerana kalau kita nak memahami perkara ini, supaya sekiranya untuk melindungi kita, benda ni boleh juga digunakan untuk melindungi kita. Kalau kita tak faham benda ini, melindungi kita ni, terutama apabila orang melakukan ugutan jenayah kepada kita. Benda ini boleh digunakan untuk melindungi diri kita sendiri kalau kita nak, terutama daripada ugutan-ugutan jenayah yang berlaku kepada kita. Saya tahu banyak orang melakukan ugutan-ugutan jenayah, banyak orang melakukan intimidasi dan juga banyak orang melakukan tuduhan-tuduhan. Sebab itu kita kena tahu apa hak kita. Kanun keseksaan. Okay, tak jumpa kanun keseksaan. So saya nak baca yang ni menjaga. So, tak apalah, saya baca yang kanun keseksaan. Tapi begitu berkenaan dengan Lokman Adam, itu yang dia kata ada yang berkata dia ditangkap kerana dia menyebut mengenai 3 juta yang mungkin dibayar oleh Muhyiddin kepada ni. Bagi saya itu bukan ugutan yang dimaksudkan. Berkemungkinan dia ada satu pertuduhan lain yang disebut mengenai saya tahu apa. Mungkin yang saya nampak lah, ada orang kata di mana pada hari itu dia kata Datuk Zahid dan juga Najib akan ditangkap. Dia kata cubalah tangkap. Kita tengok nanti apa akan terjadi. Dia cakap macam tu. Itu kemungkinan antara kenapa beliau ditangkap pada waktu itu. Itu mungkin ayat yang digunakan. Jadi benda ini antara benda yang boleh menjadi apa dipanggil sebagai ugutan jenayah kepada seseorang sekiranya kita nak melakukan pertuduhan-pertuduhan yang sedemikian. Jadi adakah ini satu cara untuk mengganggu gugat kita? Ada kemungkinan. Sebab apa? Pada zaman Pakatan Harapan, Section 506 ini sebenarnya telah di-motion untuk digubal, diubah ataupun dimansuhkan. Kerana apa? Section ini terlalu luas sehingga menyebabkan apa sahaja kata-kata kita yang orang tu anggap kalau dia unrest, dia rasa macam tak selesa, boleh dianggap sebagai ugutan jenayah. Contohnya contoh kalau kita kata, aku tak suka kau kalau kau tak buat sesuatu, kalau kau tak diam, aku bakar kau, contoh. Kalau kau tak diam, aku bogilkan kau. Kalau kau tak diam, aku tampar muka kau. Benda tu semua boleh terjatuh di bawah section ini. So berhati-hati dalam membuat posting, terutama mereka-mereka yang berada di dalam ini, berhati-hati kerana itu akan menyebabkan anda boleh didakwa di bawah section ini. Boleh didakwa di bawah section ini. 506 ini. Dan siapa saja boleh membuat tuduhan tersebut kalau mereka nak. Ini
Namun begitu, benda ini tak berhenti di situ saja. Sekarang ini Hamzah Zainuddin seolah telah menunjukkan kuasa dia apabila melakukan beberapa intimidasi yang lain. Sebab tu saya kata, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu mendedahkan nama mereka-mereka yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam SD tersebut. Antaranya perkara ini boleh berlaku. Intimidasi jenayah, intimidasi kepada benda-benda ini boleh berlaku. Kuasa pada dia. Dia boleh melakukan perkara tersebut. Antara intimidasinya macam contohnya, Mujahid hari ini dipanggil memberi keterangan pada pukul 5.30 petang tadi di Balai Polis. Hari sebelumnya, tak ingat bila, bahawa Khalid Samad juga dipanggil untuk berbuat demikian. Dan dengar ceritanya, berdasarkan apa yang saya tanya tadi, dia adalah disebabkan oleh satu kenyataan beliau mengenai Perikatan Nasional sewaktu kerajaan tumbang lebih kurang 7 bulan yang lepas. Itu yang saya dengar lah. Betul tak betul kita tak tahu. Tetapi pada 7 bulan yang lepas, terdapat satu kenyataan yang beliau telah buat menyebabkan beliau dipanggil untuk memberi keterangan. Dia bukan ditahan, memberi keterangan lain. Macam hari itu pun saya dipanggil untuk memberi keterangan. Kita tak dikatakan ditahan oleh polis lagi. Dia akan panggil kita bagi keterangan, First Information Report, FIR. Lepas tu dia tengok, daripada situ dia akan formulate ada ke tak ada kes. Bila ada ke tak ada kes, bukti sebagainya, dan diserahkan kepada Peguam Negara, dan Peguam Negara akan tengok kalau ada bukti, cukup bukti untuk membuat pertuduhan, maka Peguam Negara akan memulakan kes untuk membuat pertuduhan. Lepas itu barulah keluar waran tangkap ke ataupun tangkapan dan sebagainya kepada kita. Kalau tidak ada, maka kalau daripada situ kita dapat lihat dia akan kembali kepada status quo. Biasanya no further action lah, NFA, no further action, tak ada tindakan akan diambil. Itu dalam keadaan biasa. Namun begitu, dalam keadaan ini pun berlaku juga, ini kes, ini bukan politik, tetapi Seksyen 506 ni pernah digunakan. Ini bukan kita nak menuduh polis, tetapi ada setengah-setengah polis yang mana yang korup tu, dibayar kepada polis tersebut untuk pergi tangkap orang di bawah Seksyen 506, musuh kita, tahan sehari, lepas tu dibebaskan supaya kita dia tak berani mengatakan sesuatu yang buruk terhadap kita. Pernah juga, ini bukan saya cakap, ini laporan yang dinyatakan oleh peguam Asosiasi Peguam-Peguam, di mana mereka mendesak supaya Seksyen 506 ini sama ada ditukar atau dimansuhkan sekaligus kerana dia boleh disalahgunakan. Sama juga dengan contohnya kalau kita ada sekarang ini yang banyak juga digunakan adalah Akta Hasutan, Seksyen Akta Hasutan 1947 kalau tak silap, di mana akta yang diwujudkan oleh penjajah British dahulu atas tujuan untuk mengintimidasikan rakyat, terutama mereka yang datang dan bangkit untuk menentang penjajahan British pada waktu itu. So walaupun digunakan untuk komunis pada asalnya, tetapi akhirnya dia diextendkan kepada rakyat negeri, rakyat Malaysia ataupun rakyat Tanah Melayu pada waktu itu. Seperti mana yang kita ketahui. Okey.